Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid. Untuk topik kali ini kita akan belajar tentang alatan jahitan. Sebelum ini kita dah belajar mata jahitan kan? Sebelum belajar topik kali ini, cikgu nak kamu tahu kenapa kita belajar jahitan. Saya lelaki lah cikgu, saya tak suka menjahit lah cikgu. Jadi cikgu nak kamu buang jauh-jauh stigma pemikiran ini. Kenapa? Ini adalah kerana pakaian adalah keperluan penting manusia. Jadi apabila kamu tahu menjahit, ia dapat mengatasi masalah pakaian terkoyak ketika kecemasan. Kamu dapat belajar berdikari untuk mengurus diri seperti menjahit lencana sekolah. Murid-murid, kadang-kala dalam kehidupan kita, tanpa kita duga, kita menghadapi masalah secara tiba-tiba. Okey? Contohnya jahitan hujung tepi hujung tangan kita tu terkoyaklah, terbukalah, kocik seluar terkoyaklah, tiba-tiba duit hilang, okey, atau kocik seluar tu berlubang. Seluar terkoyaklah, okey. Pernah tak murid-murid menghadapi situasi ni, terutamanya murid lelaki, tengah main bola atau tengah pendidikan jasmani, tiba-tiba terdengar bunyi prak. Kawan pun tanya, bunyi apa tu? Kamu diam saja. Tiba-tiba kaki kamu terasa berangin. Rupa-rupanya seluar kamu terkoyak murid-murid. Jadi, murid-murid, kita perlu mengenal jenis-jenis jahitan dan asal-asal jahitan. Supaya nanti tak perlulah sikit-sikit je nak minta tolong mak jahitkan. Okey? Di mana dan mana tahu kan antara kamu semua ni memang ada bakat yang mana kamu boleh menjadi seorang tukang jahit profesional. Jadi, mari kita kenal alatan jahitan yang diperlukan oleh seorang tukang jahit. Okey murid, objektif pembelajaran kita pada hari ini ada dua, iaitu pertama, di akhir pembelajaran ini murid mestilah dapat menamakan sekurang-kurangnya 4 dari 12 alatan jahitan yang dipelajari berdasarkan gambar yang diberikan. Kedua, menyatakan fungsi bagi sekurang-kurangnya 4 alatan jahitan. Kamu akan belajar 12 tetapi cikgu nak sekurang-kurangnya 4. Kamu mesti boleh menyatakan fungsinya. Pembaris L. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengukur dan menandakan pola. Apa pola tu cikgu? Macam bola je. Okey. Pola adalah corak atau pattern atau design. Roda surih. Okey. Roda surih ni bergerigi tajam. Okey. Dia adalah berfungsi untuk memindahkan tanda pola ke fabrik. Macam mana ni? Koyaklah baju kan kalau terkena roda tajam ni. Murid-murid, roda surih digunakan bersama kertas karbon untuk memindahkan tanda ke fabrik. Okey, roda surih digelik mengikut garisan yang telah dilukis pada kertas pola dengan meletakkan kertas karbon di antara kertas pola dan fabrik. Seterusnya, kertas karbon tukang jahit. Kertas karbon tukang jahit digunakan untuk memindahkan tanda pola, garisan dan motif ke fabrik dengan menggunakan roda surih. Okey, lihat seterusnya gambar pita ukur. Okey, pita ukur digunakan untuk mengukur fabrik atau mengambil ukuran badan. Lihat cara penggunaan roda surih. Baiklah, mari kita lihat alatan jahitan seterusnya. Kapur tukang jahit. Okey, tukang jahit kenalah membuat tanda pada fabrik. Jadi caranya tukang jahit memindahkan tanda-tanda, cabang-cabang dan lain-lain garisan pola dari kertas kepada fabrik jahitan. Okey, tanda-tanda ini boleh dipadam dengan mudah jika tidak diperlukan. Okey, jadi tukang jahit ni menggunakan kapur tukang jahit. Okey murid, kapur tukang jahit ni ada berwarna-warni. Ada warna putih, warna biru, warna merah, warna coklat, warna kuning. Kenapa ya murid-murid? Kenapa ada terdapat pelbagai warna kapur tukang jahit? Fikirkan, kenapa? Ya, bijak. Kerana bila kita menggunakan kapur tukang jahit, kita gunakan warna yang kontra atau warna yang berbeza daripada fabrik kita supaya kita boleh melihat dengan jelas. Okey, garisan yang kita lukis pada fabrik. Okey, ukurannya pula macam mana? Ya, dia taklah besar, taklah kecil sangat. Okey.
sedang-sedang je. Ia berukuran 6 cm serta berbentuk 3 segi ataupun 4 segi. Okey. Selalunya tukang jahit ni dia mempunyai sekurang-kurangnya 3 warna yang penting, iaitu warna merah, warna biru dan warna kuning. Okey, seterusnya adalah mesin mini. Okey, mesin mini. Mesin mini ni digunakan untuk menjahit fabrik. Digunakan secara manual. Okey, ada dua jenis. Ada yang menggunakan bateri, dan ada yang menggunakan elektrik. Okey. Sebelum kamu belajar mesin jahit yang besar tu, kita belajarlah dulu guna mesin jahit mini ni. Okey. Mana tahu nanti ada yang nak jadi tukang jahit ni, bolehlah berjinak dengan mesin jahit mini ni. Ini pula namanya jarum peniti. Okey. Jarum peniti digunakan untuk menyemat pola pada fabrik. Okey, ianya juga digunakan untuk melekatkan dua kepingan pola pada fabrik. Jadi senanglah nanti nak jahit. Tak adalah fabrik tu bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, sengit-bengit baju kamu nanti dijadinya. Kalau kamu tidak menggunakan jarum peniti untuk menyemat pola. Lihat cara penggunaan mesin jahit tangan. Lihat cara penggunaan mesin jahit mini. Ini pula apa murid-murid? Ini dinamakan peretas jahitan. Digunakan fungsinya untuk meretas atau menanggalkan mata jahitan atau memotong jahitan pada lubang butang jika tersilap jahit. Okey. Murid lihat ni ada dua jenis gunting. Nampak sama tetapi tak serupa. Satu adalah gunting fabrik dan yang warna kuning itu adalah gunting kertas. Mari kita lihat. Gunting fabrik. Gunting fabrik untuk menggunting kain. Dan satu lagi gunting kertas untuk membentuk bola. Apabila kita menggunting fabrik, kerja-kerja menggunting hendaklah dilakukan di atas permukaan yang rata dan fabrik tu tak boleh diangkat dari permukaan tempat kita menggunting. Tak macam kita gunting kertas tau murid-murid. Apa beza antara dua jenis gunting ni dan kenapa? Gunting fabrik, cuba kamu lihat. Pemegang bahagian bawahnya sama aras dengan bahagian yang tajam. Jadi, bila kita menggunting, tak perlulah kita angkat kain. Tetapi, gunting kertas bahagian bawahnya tidak sama rata. Jadi, kalau kita gunakan gunting kertas untuk menggunting fabrik, terpaksalah kamu angkat fabrik tu untuk motong. Dan ini menyebabkan ini menyebabkan kamu yang kamu gunting tu akan menjadi sengit-bengit ataupun ada berlaku kesilapan. Murid-murid, kamu rasa kamu biasa dengan alatan terakhir ni iaitu jarum jahit tangan. Jarum jahit tangan ni digunakan untuk menjahit fabrik seperti yang kamu telah gunakan semasa mempelajari mata jahitan. Ini pula apa murid-murid? Ini dinamakan peretas jahitan. Digunakan fungsinya untuk meretas atau menanggalkan mata jahitan atau memotong jahitan pada lubang butang jika tersilap jahit. Murid lihat ni ada dua jenis gunting. Nampak sama tetapi tak serupa. Satu adalah gunting fabrik dan yang warna kuning itu adalah gunting kertas. Mari kita lihat. Gunting fabrik. Gunting fabrik untuk menggunting kain. Dan satu lagi gunting kertas untuk membentuk bola. Apabila kita menggunting fabrik, kerja-kerja menggunting hendaklah dilakukan di atas permukaan yang rata dan fabrik tu tak boleh diangkat dari permukaan tempat kita menggunting. Tak macam kita gunting kertas tau murid-murid. Apa beza antara dua jenis gunting ni dan kenapa? Gunting fabrik, cuba kamu lihat. Pemegang bahagian bawahnya sama aras dengan bahagian yang tajam. Jadi, bila kita menggunting, tak perlulah kita angkat kain. Tetapi, gunting kertas bahagian bawahnya tidak sama rata. Jadi, kalau kita gunakan gunting kertas untuk menggunting fabrik, terpaksalah kamu angkat fabrik tu untuk motong. Dan ini menyebabkan kamu yang kamu gunting tu akan menjadi sengit-bengit ataupun ada berlaku kesilapan.
Okey, murid-murid, Kak rasa kamu biasa dengan alatan terakhir ni iaitu jarum jahit tangan. Okey. Jarum jahit tangan ni digunakan untuk menjahit fabrik seperti yang kamu telah gunakan semasa mempelajari mata jahitan. Okey, mari kita buat sedikit latihan. Okey, rujuk pada buku kerja. Buku kerja kamu pada muka surat berapa ni? Muka surat 10. Okey. Nyatakan fungsi bagi alatan jahitan yang berikut. Okey, pita pengukur. Apa fungsinya? Pembaris lurus, peretas jahitan dan kertas karbon tukang jahit. Okey, lihat. Pita pengukur digunakannya berfungsi untuk mengukur fabrik atau mengambil ukuran badan. Okey, jika tukang jahit nak mengambil ukuran tangan kamu, ukuran panjang, contohnya panjang tangan, okey, labu kain dan sebagainya. Takkan nak guna pembaris kan? Okey, jadi menggunakan pita pengukur. Seterusnya pembaris lurus. Okey, pembaris lurus ni digunakan fungsinya untuk mengukur dan menandakan pola. Okey, tengok peretas jahitan. Okey, apa fungsi peretas jahitan? Fungsinya untuk meretas atau menanggalkan mata jahitan atau memotong jahitan pada lubang butang jika tersilap jahit. Okey, gambar keempat. Gambar apa tu? Kertas karbon tukang jahit. Digunakan untuk memindahkan tanda pola, garisan dan motif ke fabrik dengan menggunakan roda surik. Terusnya murid-murid rujuk pada buku kerja, okey, latihan muka surat 11. Okey, arahan berdasarkan gambar di bawah, namakan 3 alatan jahitan serta 2 bahan jahitan. Okey, alatan pertama tu, bergerigi ujung tu. Gambar apa tu? Alatan apa tu? Ya, itu adalah roda surik. Okey. Gambar kedua adalah gambar gunting. Okey, tuliskan dengan lengkap. Gunting apa? Gunting fabrik. Okey, jika murid jawab gunting kertas atau gunting saja, jawapan tidak diterima. Sama juga dengan gambar yang ketiga, pembaris. Okey, pembaris apa tu? Okey, mesti tulis pembaris. Kan bentuk dia macam bentuk apa? Macam bentuk L kan? Jadi tulis pembaris L. Okey, bahan seterusnya yang keempat tu saya tahu kamu dah biasa dengan bahan ni. Ini adalah benang dan gambar ketiga bahannya adalah kain fabrik. Murid-murid, kamu telah mempelajari 12 jenis alatan jahitan beserta fungsinya. Jadi ini adalah tugasan yang cikgu tinggalkan untuk kamu. Pertama, siapkan latihan buku kerja muka surat 9 hingga 13. Kedua, salin nota alatan dan fungsinya. Rujuk nota yang akan cikgu berikan nanti. Dan ketiga, cikgu nak pesan jangan lupa tulis tarikh 8 bulan 2 2021, hari Isnin, tajuk, kenali mata jahitan dan tuliskan nama kamu pada helaian muka surat tersebut. Supaya senang cikgu kenal ni kerja siapa, dihantar oleh siapa. Murid, jangan lupa ini latihan muka surat 12, jangan lupa siapkan. Dan ini latihan pengenaan pada muka surat 13, senang saja, jangan lupa siapkan. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu akhiri pelajaran hari ini, cikgu hendak mencetik sedikit pemikiran dan perasaan kamu. Cuba kamu lihat pada gambar ini. Okey, lihat pada gambar-gambar ini. Ini adalah gambar-gambar insan-insan yang istimewa ya. Walaupun mereka mempunyai kekurangan, tidak sempurna seperti kamu, tetapi mereka gigih bekerja untuk menyara diri dan keluarga. Okey, bagaimana pula dengan kamu yang sempurna? Adakah kamu gigih dalam menjalankan tanggungjawab kamu sebagai pelajar sekolah? Okey, adakah kamu gigih seperti mereka? Baik, kita hendaklah bersyukur dengan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita rasa diri kita ini susah, kekurangan, tetapi ada orang lain yang lebih susah daripada kita dan mereka boleh mengharungi hidup ini dengan jayanya. Ini pula lihat dari sudut atau situasi yang lain. Okey. Baca petikan surat gambar ini. 60 tukang jahit sukarela menghasilkan 200 PPE sehari.
Okey, kamu semua sedia maklum bahawa negara kita dilanda pandemik COVID-19. Jadi, para barisan hadapan negara, petugas kesihatan dan lain-lain bertungkus lumus untuk mengatasi masalah ini, mengatasi pandemik ini. Okey. Jadi, kita perlukan banyak, negara memerlukan banyak PPE dan PPE ini dipakai buang. Okey. Lihat situasi ini. Insan ini walaupun serba kekurangan, mereka tidak lupa untuk menjalankan tanggungjawabnya terhadap negara. Okey, lihat insan-insan OKU ini, okey, menjahit PPE untuk barisan hadapan negara. Walaupun mereka ni OKU tetapi mereka mempunyai ilmu dalam bidang jahitan, bidang masing-masing. Okey, dan di sini dalam bidang jahitan. Okey. Berhenti sejenak, kamu fikirkan, bandingkan dengan diri kita sendiri. Okay, bagaimana pula kamu? Okay, adakah kamu juga berhasrat untuk menyumbang kepada negara pada satu hari nanti bila kamu dewasa? Okay, sekiranya kamu hendak menjadi orang yang berguna kepada agama, bangsa dan negara, belajarlah bersungguh-sungguh dari sekarang, murid-murid. Belajar menjadi orang yang berdisiplin. Okay, apabila kita telah berjaya nanti, jangan lupa memberikan sumbangan kepada masyarakat, kepada negara, kepada bangsa, kepada agama, mengikut cara masing-masing, mengikut keupayaan kamu masing-masing. Okay, sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu bersyukur dan gembira kamu dapat belajar pada hari ini. Jumpa lagi pada minggu seterusnya dalam tajuk yang lain. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.